Kita baca satu kata-kata daripada Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dia ada tinggal, kita dia ni tasawuf juga, orang kuat tasawuf. Jadi bila dia tasawuf kuat, kata-kata hikmah banyaklah yang membasuh jiwa. Kata-kata hikmah yang menyuci jiwa kita dipanggil Hikam Hasan Basri. Para penuntut ilmu di Dewan Sayyidah Fatimah Zahra yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Terima kasih kepada Kak Salwa yang menjemput Ustaz untuk ganti siapa Kak Salwa ni? Ustaz Rahim Nasir. Ya. Baik, insya-Allah jadi kita bersyukur kepada Allah selesai kita melakukan tanggungjawab kita sebagai warga Malaysia. Semua pakai undi, tengok jari semua ada. Oh, ada yang tak undi. Tahniah. Syabas. Kerana kita telah menunaikan tanggungjawab kita. Ibadat, Ustaz kata ibadat 5 tahun sekali. Lepas tu dia kata, Ustaz tak sampai 5 tahun kali ni. Ibadat jadi 4 tahun macam Piala Dunia pula dah. Piala Dunia tuan-tuan tahun 2018 dulu kita pilihan raya, lepas tu Piala Dunia 2018. Ni pun sama juga. Habis pada pilihan raya mula bola. Macam dengan tahun lepas penggal lepas. Penggal lepas pun 2018. Penggal ni 2020. Betul Ustaz kata kalau gitu kita buat pilihan raya 4 tahun sekali macam bola lah, senang. Pasal 2 kali dah kita pilihan raya dengan World Cup. Sama. Habis pilihan raya kita pakai World Cup pula. Tu pakai berjaga tengok bola pula. Kak Salwa kata tidur sampai tak lena apa keempat baru tidur. Jenuh sengkang mantap nak tengok keputusan. Tengok tak ada keputusan. Lajak sampai hari ni. Orang politik entah tak tidur 2 hari bah. Depa duk manyau lagi tu. Tu tak apa nak semangat cakap pun tak tahu hala lagi pasal tu. 2 malam orang semalam depa 2 malam. Pasal apa? Duk tak tahu siapa yang ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bagi kat kita pemimpin yang terbaik. Sebagaimana yang kita doakan. Allahumma wali umurana khiyarana. Wala tuwali umurana syirarana. Ya Allah, Kau bagilah orang yang jaga urusan kami orang yang baik-baik. Jangan Kau berikan orang yang jaga kami urusan kami orang yang jahat-jahat. Kemudian yang kedua kita doa, Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Kau berikan kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak ada takut kepadamu dan tidak ada sayang kepada kami. Dua tu kita minta lindung. Nabi SAW kita minta lindung. Satu, dia tak ada takut pada Allah. Yang kedua, dia tak ada sayang pada kita. Coba bayang tengok. Kalau kita dikuasai oleh orang yang tak ada takut pada kita, tak ada takut pada Allah dan tak ada sayang pada kita. Cuba tengok, zalim, dia akan menindas, dia akan melakukan berbagai kuasa. Iman pasal dia takut ke Allah pun tak ada. Kemudian dia sayang kat kita pun tak ada. Lagi teruklah, sebab tu Nabi SAW kita minta lindung dengan 2 sifat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, negara kita, negeri kita semua daripada 2 tersebut. Dan minta Allah bagi yang terbaik di kalangan yang nak memimpin kita itu mesti lebih baik daripada kita, terbaik di kalangan kita semua. Itu Ustaz kata kalau yang nak jadi pemimpin kita tu pun teruk pada kita lagi, baik kita pula. Kadang Ustaz dah tengok anak bini mereka, anak keluarga mereka haram tak pakai tudung. Tu nak jadi pemimpin kita, tak tutup aurat pun tak settle. Ustaz kata dah lambat nak jadi pemimpin. Orang tengok amal makruf dalam diri kita, keluarga kita dulu, baru amal makruf dalam negeri dan negara. Kalau amal makruf dalam diri dia dan keluarga dia pun tak settle, tak selesai, macam mana amal makruf dalam negeri dan negara? Tak usah sembang lah amal makruf dalam negeri dan negara kalau dalam keluarga dia sendiri pun dia tak selesai. Jadi sebab tu kita tengok, kalaulah dia boleh amal makruf nahi munkar tu dalam peringkat keluarga dia settle semua, insya-Allah boleh dia untuk jaga amal makruf nahi munkar dalam negeri dan negara kita. Baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi kita baca satu kata-kata daripada Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dia ada tinggal, kita dia ni tasawuf juga, orang kuat tasawuf.
Jadi bila dia tasawuf kuat, kata-kata hikmah banyaklah yang membasuh jiwa. Kata-kata hikmah yang menyuci jiwa kita dipanggil hikam Hasan Basri. Ada juga kitab hikam Ibnu Athaillah Askandari. Yang tu kitab hikam kita panggil hikam, kata-kata hikmah yang menyuci jiwa kita. Maka hari ini kita nak tengok kata-kata hikmah daripada Hasan Basri. Dia menyebutkan usulul syarri salasatun. Pokok kejahatan itu ada 3. Usul makna apa? Pokok. Usul makna apa? Asas. Usul lawannya furu'. Cabang. Usul ni tunjang. Usul maknanya pokok kejahatan itu 3. Usulul syarri salah satu. Siapa seorang ulama yang berdasar kepada ilmu dia, bacaan hadis dan Quran dia, berdasarkan kepada pengalamannya, dia mendiagnoskan punca-punca kejahatan yang berlaku di atas muka dunia ni. Dia kata ada 3 punca. Diagnos daripada pakar. Pakar apa ni? Pakar sakit jiwa ni. Bukan sakit jiwa hak gila tu. Itu tanya orang rambutan. Ni dah jiwa kita ni, rohani kita. Yang pertama, al-hasadu. Pokok jahat nombor 1 ni, manusia duk jadi jahat atas muka dunia ni sebab hasad, dengki. Pasal hasad dengki itulah berlaku bermacam-macam kedurjanaan di atas muka dunia. Kerana hasad orang sanggup bunuh, membunuh. Kerana hasad orang sanggup cantas mencantas. Kerana hasad ada orang sanggup untuk guna-guna dan sebagainya, sihir, santau. Kerana hasad dengki. Dengki dengan orang, kejayaan orang, dengki dengan kebolehan orang, dengki dengan wibawaan dan sebagainya. Dengki dengan adik-beradik, dengki dengan keluarga, dengki dengan jiran, tetangga. Ni semua penyakit yang menyebabkan berlakunya kejahatan di muka dunia. Mula dengan dengki ni orang sanggup sampai kepada bunuh. Mula daripada dengki ni orang sanggup fitnah. Padahal kadang bukan ada apa, kerana dengki, hasad. Sebab tu bahasa kita gabung antara Arab dengan Melayu. Hasad, dengki, baru puas. Dia tekat dengan dengki saja dia tak puas, hasad saja pun tak puas. Dia gabung hasad, dengki, baru puas. Tu pun berlambak lagi PhD di dalam negara. PhD hak tak jadi guna dipanggil tu. PhD hak jadi guna tak apa. Perasaan hasad, dengki ni, yang tak jadi guna banyak daripada kata dalam kalangan masyarakat kita orang Melayu ni. PhD kena buang. PhD bukan doktor falsafah. Perasaan hasad, dengki. Maka yang ni kita tengok dalam hadis pun, mungkin Imam Hasan Basri dia ambil daripada hadis. Nabi kata iyyaka wal hasada. Hati-hati kamu dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naral hatab. Kerana hasad ini memakan amal soleh kita, pahala-pahala kita, sebagaimana api memakan kayu api. Hasad tu dia macam api. Dia akan makan kita punya amal soleh, pahala-pahala yang kita kumpulkan, jadi debu, hangus. Jadi terbakar, jadi hangus, lepas tu jadi debu. Kayu api kan last kali tinggal apa? Tinggal debu. Mula-mula jadi arang, arang jadi debu. Jadi yang ni kena jaga supaya kita dapat mengeluarkan diri kita daripada hasad, dengki. Kerana Jahannam rosak hubungan keluarga. 2 beradik jadi berkelahi kerana dengki. Jiran dengan jiran berkelahi kerana dengki. Jamaah masjid sama jamaah masjid dia jadi bergaduh, tak bercakap kerana dengki. Last kali melampiaskan rasa dengki itu dengan tindakan. Mula dia duduk dalam hati, lepas tu dia akan keluar di mulut, hasut, ajak orang lain sama pakat dengki kat kawan tu. Mula-mula dengki tu duduk dalam diri dia ya, okey lagi. Tapi dia tak puas hati nak ajak orang lain sama jadi geng dia, maka dia ajak orang lain pula untuk sama dengki dengan dia juga. Dia mula bertindak lah. Lepas tu daripada dengki dia pergi hasut, lepas tu dia pergi fitnah, lepas tu dia akan pergi lagi melarat sampai kepada tahap membunuh dan sebagainya. Jadi sebab tu jaga
Sebab tu kita tengok dalam bab hasad dengki ni ada satu cerita. Dulu Ustaz duk cerita di mana pun, cerita tentang orang cerdik yang ada di Singapura, di Temasek dulu, nama dia Hang Nadim. Dia ni pandai, dia bagi idea macam mana nak menghadapi serangan todak menyerang Singapura. Dia bagi cadangan, jangan duk tahan betih lah, tahan dengan batang pisang. Tapi raja ni dia takut si Nadim ni, si Hang Nadim ni ambil take over kerajaan dia. Dia bunuh. Hasad dengki tuan-tuan macam ketam di dalam baldi. Dia tak bagi orang naik, dia tarik bagi jatuh, biar semua tak boleh keluar daripada baldi. Dia nampak kawan dia nak boleh naik sikit, nak keluar daripada baldi, dia nanti cakok bagi jatuh balik. Ni penyakit tuan-tuan. Dia kata, Ustaz betul, ketam pun kalau dia keluar, dia berjalan tak betul juga. Lah pasien ni berjalan mengirit. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz dia kata betul, macam ketan dalam baldi Ustaz. Ketan dalam baldi itu ke mana? Dia bila dia nak naik sampai nak boleh keluar daripada baldi, nanti kawan akan cakok jatuh. Lepas tu dia pun sambung pula, Ustaz kalau bagi dia keluar pun, dia bukan jalan betul, dia jalan serong juga. Biar pi dia duduk dalam baldi tu pun. Itu dia. Ustaz kata biar pi jalan serong, dia sampai juga. Daripada tak berjalan duduk dalam baldi tu, mampu semua dah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi itu akibat daripada hasad dengki, sanggup. Biar jangan orang yang ada potensi, yang ada kebolehan, kewibawaan tak diberi. Sebab apa? Hasad dengki. Tak bagi. Jangan bagi. Menyebabkan apa jadi? Negeri Singapura Temasek hilang daripada peta dunia dulu ni. Lari dapat balik kat mereka. Temasek. Kerana apa? Kerana takut orang patut yang tu lah belah. Didik sebagai pengkaderan untuk menjadi pemimpin, memacu negara mereka. Budak cerdik macam tu lah patutnya raja ambil latih untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kerana nampak potensi dia. Orang ni duduk tahan betih, tembus dengan cucuk ni. Ni todak. Datang todak tu dia ada jarum di depan di depan muncung mulut dia tu. Masuk betih. Dia tengok awak depa ni tak erti sangat. Maka dia cadang. Lah duk buat bagi sakit buat apa lah, bagi nyawa kita boleh mati tu. Baik kita pergi tahan batang pisang. Mai kita pacak batang pisang. Terima idea dia. Tapi bunuh dia. Tu dia sampai tahap bunuh. Punca apa dah? Hasad dengki. Ni penyakit yang menyebabkan kita usul syarri, bukan usuluddin. Usuluddin pokok-pokok agama. Usul syarri pokok-pokok kejahatan. Hasad. Jadi hasad ni lah yang kita kena buang daripada diri kita. Sebab tu antaranya cara nak buangnya ialah pada kita jangan tuan-tuan di antaranya menyekat ataupun halang orang yang ada potensi untuk memacu dan memajukan kita. Itu di antara yang perlu kita pelajari daripada hasad. Yang kedua, al-hirsu, tamak. Ini pokok kejahatan nombor 2. Pokok kejahatan nombor 2 ialah tamak. Tamak ni pun satu, macam kita kata anjing dengan bayang-bayang. Tamak ni Ustaz sebut dalam kuliah-kuliah Ustaz tempat lain. Kalau Nabi Safi Ustaz bawa cerita ni dah dalam bulan ni. Tema dia. Sebab kita bercakap tempat-tempat yang berbeza. Kadang muslimat di tempat ni, muslimat tempat ni. Maka kadang-kadang pergi tempat lain, main tempat ni, dia kata Ustaz ulang sama. Memang kita ada tema bulan-bulan Ustaz bercakap. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tamak. Baru ni di Darul Ihsan Ustaz kata kat mereka, tamak ni kalau binatang ni jahat, binatang buas, dia jahat bukan kerana dia tamak, dia lapang. Bila dia kenyang, dia tak jahat lah. Tapi manusia makin kenyang makin jahat. Tu pelik manusia dengan binatang. Ustaz kata kalau rimau, gajah, dia kenyang, kita boleh suruh dia buat apa? Lambung bola, angkat kaki sebelah, gajah dia angkat kaki sebelah. Tapi cuba dia lapang. Dengan tuan-tuan dia angkat, dia baling. Dia jahat waktu tu ya. Sebab lapang. Tapi manusia
dia jadi jahat? Betul macam Imam Hasan Basri kata, sebab tamak. Nah, tamak itulah punca manusia jadi jahat. Kadang bukan dia tak kaya dah, takkan tak cukup, ribu-ribu orang bagi. Jadi wakil rakyat, allowance itu, allowance ini. Tu nak sapu rasuah lagi pasal apa? Pasal tidak lain tidak bukan kerana tamak. Kita pun heran lagu, mana mereka ni tak cukup-cukup ni pasal apa? Rupanya Nabi kata dah, manusia ni tamak. Mana buktinya? Nabi kata kalau ada satu lembah mai, dia nak lembah yang kedua. Kalau dapat dua, dia nak lembah yang ketiga. Nah, sebab apa? Tak akan puas melainkan apabila masuk tanah dalam mulutnya, Nabi kata. Bila dia akan kenyang, bila dia akan puas, bila tanah masuk dalam mulut, baru dia kenyang, baru dia tak tamak. Tu dia Nabi sebut betul tu. Artinya tu sifat yang mesti kita kikis. Bukan tak ada, dalam diri kita ada, tetapi kita kena atasi, kena bataskan dia, jangan duk ikut. Kalau ikut, itulah yang menyebabkan jadi jahat. Ambil hak orang tak apa, sapu hak orang pun tak apa, dana awam sapu pun tak apa, tidak jadi masalah, tak berasa apa, tak berasa bersalah. Pasal apa dia tak ada rasa? Gamak. Gamak tu, tergamaknya dia untuk mengambil yang bukan hak dia adalah berpunca daripada tamak. Sebab tu Ustaz kata, ingat kata-kata Ustaz, daripada tamak jadi gamak. Manusia ni daripada tamak lah dia menjadi gamak. Tergamaknya kamu sampai hati kamu hak tu. Tergamaknya dia mengambil bilion-bilion. Kita pun kata Muskupang dua tak apa, tak ambil, tapi kalau main bilion-bilion ni kita pun kelabu mata juga. Maka contoh yang dirahmati Allah perempuan sekalian, tamak ni pun satu punca kejahatan. Kerana tamak ni lah manusia menafikan hak orang lain. Kerana tamak lah, sebab tu Mahatma Gandhi dia sebut, dia kata dunia ni cukup untuk semua orang, tetapi tak cukup untuk orang yang tamak. Hasil mahsul negara kita, negara India waktu tu pun sama. Dia kata cukup untuk everyone, tapi takkan cukup untuk setiap orang yang tamak. Sebab yang tamak dia akan ambil, dia menafikan hak orang lain. Dia ambil lebih portion untuk dia. Macam kita kata kek tu, kita nak bagi kek. Kek ada sebiji, kita ada berapa orang ni? Kena halus-halus bagi dapat semua. Ni dia hantam kat dah sebelah. Sebelah ni ambil gambar. Lepas tu kita sebelah tu kena rincik seorang sikit. Dia kena debu. Makan debu kek, bukan kek. Pasal kita ramai. Dia hantam kat dia pasal dia tamak. Dia hantam kat dia sebelah. Kadang bukan dia makan pun, tahu ya. Tapi tamak punya pasal dia pun dampingan dia dah. Kita nak buat macam mana? Jadi sebab itu makanan pun tak cukup kalau jenis tamak. Sebab tu buffet lah ni pun, kalau jenis ada orang tamak, dia akan siap tukang cedok. Dia tahu dah, kalau tak ada tukang cedok, dia nanti ambil 2-3 ketui. Nak bos tambah mana? Tambahlah perut Ustaz kecil dulu, 2-3 ketui boleh habis. Lah ni tuan-tuan, tak boleh habis dah. Jadi bermakna tadi makan telur sebiji, ayam, makan nasi, apa nama ni, nasi dagang, tak habis secamca pun tak habis, tak boleh habis. Makan apa telur tak habis, bagi kat lepas, bagi kat anak. Maka tu sarapannya. Pasal makan buah kurma sebiji, buah ajwah tadi sebiji, lepas tu makan buah anggur sikit, lepas tu pergi sarapan makan telur dengan nasi dagang. Kan ada telur dengan gulai ayam ataupun ikan tongkol. Kita ambil ayam dengan telur tadi sebiji, tak habis. Maka suat mereka, budak-budak kena bawa anak baru boleh, tidak rugi, tak habis. Kesian, sayang nasi kami orang buat benang. Kami cukup sayang tengok nasi tak habis. Pasal nak dapat sebiji nasi tu 6 bulan. Tambah buat benang ni setahun 2 kali. Lebih kurang 6 bulan baru dapat sebiji nasi. Tolong abang kat dia apa. Tok Wan buat benang datang. Baca tengok, nak dapat tu bukan senang. Jadi jangan duk membazir. Makan bagi habis, licin. Jangan tinggal sebiji pun. Jadi kalau tak boleh,
habis jangan buh banyak-banyak, buh sikit-sikit dulu, selagi boleh orang lain makan. Kalau kita buh, tak apa nak makan kita. Jadi tu sebabnya tamak ni pun punca kejahatan. Pasal apa punca jadi jahat? Sebab dia sanggup buat apa saja untuk nak memuaskan nafsu tamak dia tu. Sebab tu Nabi kita Muhammad, dia datang untuk menyucikan diri kita daripada semua-semua sifat ni. Jadi dia mengubat kita bukan saja dari segi luaran, tapi dalaman kita. Sebab tu dia kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan sekadar nak menyempurnakan dari sudut ekonomi, sosial, ibadat, tak. Tapi lebih dalam lagi, iaitu akhlak yang mulia. Sebab tentang ibadat, dia ada hukum fiqh. Nak sah kita punya solat tu luaran saja tu. Tapi nak bagi sah diterima, dia kena pergi kepada satu lagi, akhlak. Akhlak kita dengan Allah khusyuk. Akhlak kita dengan Allah khudu', rendah diri, tak boleh takabur, tak boleh riak. Tu dia kena pergi ke situ baru dia jadi pahala. Satu akhlak tu yang dapatkan pahala. Kalau setakat dari segi fiqh, sah dari segi undang-undang manusia, dari sisi penilaian manusia. Fiqh ni kan orang tengok, untuk kita tengok. Kalau dia tak buat tu, kita kena mufaraqah dan sebagainya. Tapi dari segi penilaian, Allah nak bagi markah, nak bagi hadiah tu, dia tengok akhlak. Sebab itulah Nabi SAW datang, dia kata menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab tu yang kedua ialah tamak. Tamak ni pokok usul kejahatan, pokok dan tunjang kepada segala kejahatan yang ada di muka dunia ini. Kalau kita tak mau tengok kejahatan, kita kena buang tamak ini. Tamak inilah juga menyebabkan orang sanggup macam hasad juga, sanggup fitnah memfitnah, sanggup untuk apa, buat segala bentuk kejahatan, cantah mencantah dan sebagainya. Kemudian yang last sekali, yang ketiga, hubbud dunya. Yang ketiga, pokok kejahatan nombor 3 ialah dipanggil cinta dunia. Ni pun yang orang jahat bagi cinta dunia ni lah. Orang sanggup buat apa saja, tak nampak akhirat ni. Dia tak nampak dosa pahala, dia tak nampak syurga neraka. Sebab apa? Sebab dia sudah cinta dunia. Dia ingat tak ada pembalasan di akhirat. Dia kalau dia beriman pun tidak sempurna imannya. Sebab apa? Apabila dah cinta dunia bertahta di hati dia, beraja di mata, bersultan di hati, maka dia akan jadilah mikawili, menghalalkan cara untuk dapatkan apa yang dia inginkan. Maka sebab itulah hubbud dunia ini Nabi sebut menjadi penyakit umat akhir zaman. Apa dia? Al-wahnu. Kita kata wahan dulu, Wuhan main daripada COVID. Daripada kaitkan dengan Wuhan dengan Wuhan. Mai punca penyakit dia berkata daripada Wuhan. Nabi sebut lama dulu Wuhan. Wuhan tu China. Dikatakan mereka makan pelik-pelik. Jadilah COVID tu. Makan binatang apa tak tahulah. Bukelawak. Makan kelawak. Maka dikatakan virus tu main daripada situ. Lepas tu orang kaitkan dengan Nabi ada sebut 1400 tahun yang lampau, Wuhan, penyakit yang akan menimpa umat akhir zaman. Al-wahnu. Lalu ditanya perkataan wahan ni, Arab tak berapa nak tahuan apa dia maksud. So Nabi, dia tanya, dia tak biar, dia tanpa ilmu. Sahabat ni, dia jenis, kalau dia tak faham, dia segera angkat tangan. Kita pula bila bagi soalan, semua pekat tunduk. Ada apa nak tanya? Semua pekat tunduk. Anak murid kita. Tu Arab ni tentang kalau buka soalan macam tu, dia naik atas meja punya nak tanya. Dalam bicara kami di Mesir, buka soalan yang lepas pada dimajak. Allah, dia lompat pijak kepala nak tanya. Kadang tanya apa? Soalan sport. Doktor, soalan apa nak naik? Tu dia nak tanya. Nak naik soalan apa? Masa tekan nak periksa pula. Allah. Dia pujuk doktor suruh bagi. Doktor tu sampai kena lari keluar. Dia turun sampai ke pintu. Minta soalan sport. Pasal dia takut tak lulus. Kami hak Melayu ni, mengaji dengan Arab.
Buat tak tahu ya. Bagi sudah, tak bagi sudah. Kami tak nak minta. Tapi dia pulun bodek. Doktor bagilah soalan support kami nak baca payah ni. Banyak ni sukatan. Takut tak lulus. Lama-lama doktor tu lari keluar. Doktor kata baca semua. Iqra' kullu. Baca semua. Semua nak masuk. Doktor nak suruh ulang kaji, baca semua. Mereka tak mau nak baca hak masuk saja. Hak tak masuk tak mau baca. Nak main banyak. Maka kita tuan-tuan lompat naik. Maka tu arak style zaman Nabi pun dia pun bila tak faham, ya Rasulullah angkat tangan tu. Apa dia wahan? Apa itu wahan? Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci mati. Apabila cinta dunia masuk, ni jadi jahatlah manusia. Sebab apa? Gamak juga. Dia gamak buat apa saja yang orang lain tak gamak, dia gamak. Demi untuk dapat dunia yang dia cita-citakan. Satu, di dalam doa kita kena minta lindung, antaranya ialah kita kena minta lindung daripada cinta dunia ni. Dipanggil dalam satu doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kita menjadikan dunia sebagai sebesar-besar cita-cita kita. Jangan kita jadikan dunia sebagai sebesar-besar matlamat kita. Akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai penghujung ilmu kita, yakni matlamat akhir ilmu kita, kerana nak dapat dunia. Jadi jangan. Ada orang yang mengaji, dia kerana nak kerja, dia nak dapat sijil, nak minta kerja, dia fikir itu ya. So dia mengaji tak dapat ilmu, dia kira nak dapat jawab-jawab Pak Isa bagi cemerlang, lepas tu dapat sijil. Lepas tu apa hak orang dia mengaji tu tak ada dekat, lekat di kepala dia pun, lupa habis semua. Waktu Pak Isa tu saja. So tanya hadis tu tak tahu, hadis ni tak tahu. Hang tak mengaji dulu, mengaji tu cemerlang utusan dia. Dia kata untuk nak dapat kerja ya, untuk nak dapat sijil, nak dapat pangkat. So bila habis lupa, tak ada apa. Hafal tu kerana nak dapat sijil, bukan hafal kerana nak dapat ilmu. So orang hafal kerana ilmu dia ingat lama. Tapi kalau hafal kerana Pak Isa, lepas jawab-jawab tu lupa dah, tak ingat apa satu. Pasal apa? Dia mengaji kerana sijil, bukan mengaji kerana nak ilmu. Tu diminta lindung. Nabi kata, wala taj'alid dunya akbar hammina, sebesar-besar im kita. Jangan jadikan dunia sebagai sebesar-besar im. Itu dipanggil hammina. Ham mana cita-cita tertinggi. Dan wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia juga sebagai penghujung ilmu kami, yakni kemuncak ilmu kita dapat dunia. Tak mau. Kemuncak atau penghujung kepada ilmu kita ialah syurga, redha Allah, bukannya dunia. Dan Allah mengaji teruk-teruk kerana dapat dunia, tak perlu untuk masuk dalam maksud hidup kita. Dia main sendiri. Dunia ni kalau kita ada kedudukan, ada ilmu, ada amal, dia main sendiri. Yang kata dunia ni dia bukan perlu dicari, diniatkan atau diimkan. Sebab tu dunia, tuan-tuan, perempuan sekalian, dia ni tak perlu niat, dia main. Lepas tu kita kata macam Ustaz selalu duk sebut, kalau kita tanam padi, lalang mari. Kalau kita niat akhirat, dunia mari. Tapi kalau niat dunia, akhirat tak mari. Satu dia kata kalau tanam lalang, padi tak tumbuh. Jangan niat dunia kerana akhirat tak dapat. Tapi niatlah akhirat, dunia akan dapat percuma saja. Dunia akan kita dapat secara percuma saja. Jadi yang duk jadi masalah, bila kita duk masukkan dunia di dalam hati. Dia kita duduk dalam dunia tidak masalah, dunia duduk dalam hati itu yang masalah. Jadi itu yang Nabi sebut ni, yang Hasan Basri sebut. Yang ketiga, punca manusia jahat ialah cinta dunia. Cinta dunia inilah orang menyebabkan tak mau berjihad. Cinta dunia inilah mereka tak mau bersusah payah bermujahadah. Cinta dunia inilah dia malas untuk buat ibadat.
Cinta dunia ni lah malas untuk bersedekah. Cinta dunia ni lah menyebabkan orang malas untuk masuk berjuang fi sabilillah. Sebab tu kita ada cerita dulu bagaimana orang yang tak sanggup pergi bersama Rasul berjihad di medan Tabuk. Di antaranya dia kata, kerana aku cinta dunia. Cintakan kereta, bukan satu waktu kereta, kuda baru. Lepas tu cintakan baju baru dia untuk menerai, untuk meronda pakai baju baru dalam Madinah tu. Ni duk kata tak apa, dan lagi tak tahu Nabi pergi lah. Lepas tu duk cinta dalam kebun dia, duk tengok buah kurma tu dia ranum dah, nak boleh masak, nak boleh petik dah ni, londa lagi pusing. Rombongan Nabi berangkat, duk tunggu, dia tak mai juga. 2 minggu Nabi duk ada di medan, tak sampai juga. Kalau dia sampai, Nabi akan maafkan juga. Tapi dia tak sampai. Kenapa? Tapi bagus dia mengaku salah. Nabi bagi ampun, Allah bagi ampun. Jadi itu yang kata hubbud dunya ra'su kulla khati'atin. Cinta dunia ini punca segala kejahatan yang berlaku di atas muka dunia. Sebutlah apa kejahatan yang berlaku di atas muka dunia ni? Puncanya adalah kerana cinta dunia. Kalau tak ada cinta dunia, tak berlakulah kejahatan di muka dunia ini. Sebab apa? Sebab semua orang takut kepada Allah. Sebab itulah kita dulu orang duk marah bila kita duk ingat mati, menyekat kemajuan. Dia kata sebenarnya ingat mati itulah membawa kemajuan. Bila orang ingat mati, dia akan beramanah. Orang ingat mati, dia akan jujur. Orang akan ingat mati, dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau tak ingat mati, itulah punca orang buat kerja sia-sia, buat kerja sambil lewat, menggadaikan amanah, khianat dan sebagainya. Nak maju macam mana? Sebab tu silap faham. Hak Nabi bawa ni sebenarnya dia ajak kita cinta akhirat. Depa duk kata membawa kemunduran sebab depa tak baca habis. Dia tengok secara surface saja, secara permukaan. Dia tak tengok secara mendalam apa yang Nabi bawa ni. Dia tak tahu sebab Nabi bawa cinta akhirat ni lah menang perang. Pasal cintakan akhirat ni lah sahabat sikit masuk medan perang lawan dengan orang ramai, lebih pada tentera Islam 3 kali ganda perang Badar. Menang pasal apa? Pasal cinta akhirat. Masuk dalam medan perang itu, kami cinta kepada mati macam kamu cinta kepada hidup, kata Khalid Al-Walid kepada tentera Parsi. Siapa dia? Rostom. Dia masuk, tuan-tuan, dia bagi tahu pasal apa? Hampa ni sikit tapi boleh kalah kami yang ramai. Khalid bagi satu jawapan. Khalid kata sebab kami cinta mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Nampak tak maju? Cinta mati pasal apa maju? Pasal dia akan masuk perang dengan penuh rasa tanpa takut untuk mati. Dengan itulah Allah bagi kejayaan. Betul-betul berperang, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut-takut. Dan yang kedua, Ustaz kata rasa takut, rasa cinta akhirat inilah menyebabkan dunia maju. Sebab itulah kita dapat merintah 3 suku dunia. Sebab pada ketika itu para sahabat semuanya pakat cintakan akhirat, berlumba melakukan fastabiqul khairat, pakat berlumba-lumba melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk buat kebajikan, membantu orang lain, bukan nak bantu diri sendiri. Itu orang yang cinta akhirat ni, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sebab tu dalam huraian satu ciri nak jadi orang yang soleh, dulu Ustaz kata nak jadi orang soleh ini kita kena ada hablum minallah, hablum minan nas. Tak boleh okey dengan Allah, KO dengan manusia, tak jadi soleh lagi. Nak jadi soleh ni, nak mencapai KPI sebagai hamba yang soleh dan solehah, dia mesti jaga 2, iaitu kita kena okey hablum minallah, kita kena okey hablum minan nas. Kalau dengan Allah cantik
Semayang rajin, puasa rajin, tapi tak baik dengan manusia, tak boleh juga. Tak jadi soleh juga, tak masuk syurga juga. Dia hutang tak bayar, tak tergantung roh dia. Semayang rajin, puasa rajin, malam tahajud, siang puasa sunat, tapi tak boleh juga. Sebab apa? Hablum minan nas tak clear. Hutang dengan orang tak bayar. Dia suka kecoh, suka tipu, suka pulas pusin, hutang alam dia bagi. Nah, maka tak boleh juga. Nak jadi soleh, dua-dua. Dan kemudian nak jadi soleh juga kena ada ihsan. Fastabiqul khairat yang kita kata tu. Ihsan ni pakat berlomba-lomba buat baik. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, kita tetap buat baik. Sebab tu yang kata ihsan ni, Nabi kata kita buat ibadat seperti kita nampak Allah. Kalau kita tak boleh nampak Allah, rasalah Allah nampak kita. Sebab tu ihsan ni pada orang nampak ke, orang tak nampak ke, kita tetap berbuat baik. Tu orang yang ihsan, orang yang nak jadi orang yang soleh. Dia duduk kena buat ihsan dulu, kena buat kebajikan dulu. Yang kedua, dia sikit mengambil, banyak memberi. Tu maju. Tu yang kata cinta akhirat membawa kemajuan. Ingat, mati maju dunia. Silap dulu ni zaman dulu di Pamarah buka lagu Milah Israel, kan corong-corong radio dulu, Orkestra Suraya ni, lagu yang top dia Selimut Putih. Jadi Selimut Putih ni kadang sebelum bang, selepas azan di radio tu dia buka lah Selimut Putih ni. Dengar kat satu pemimpin tu, dia kata jangan duk biar mereka duk buka sangat, menyebabkan negara mundur. Pasal apa kata macam tu? Sebab duk ingat mati nak maju, macam mana dia kata? Lah, dia tak faham. Ingat mati itulah maju. Kita akan buat sehabis baik. Sebab dalam satu kata-kata, ingatlah bahawasanya dalam bekerja untuk dunia ni, seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi dalam akhirat ni, seolah-olah besok kamu mati. I'mal lidunyaya ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nampak? Dalam berdunia ni, dalam bab dunia ni, Nabi kata, buatlah kamu kerja dunia, i'mallah, beramallah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kau tiada. Maknanya dua-dua dijunjung, dikilik. Akhirat dijunjung, dunia dikilik. Berdasarkan kepada kata-kata tu, dunia pun kena buat sungguh-sungguh, sehabis baik, macam kita nak hidup selamanya. Sebab tu kita kata, berdasar kepada hadis tu, yang kita buat ke dalam bangunan, kita mati dulu, bangunan duk ada lagi, rumah duk ada lagi, rumah tok nenek kita pun tak untung lagi, melainkan kalau tinggal dia rusang. Tu rumah kayu, rumah papan di kampung, bukan nak untung mudah-mudah. Tuan rumah pun tak ada lah, anak pinak pun tak duduk lah, jadi rumah hantu, berusang. Usang rumah kalau orang tak duduk. Dia rosak sana, rosak sini, berantu nampak. Tapi duk ada lagi. Tu yang kata buat tu, zaman dulu tu dia buat tu cara ilmu yang cukup. Dengan kayu apa semua yang dipilih, yang keras, yang anai-anai pun tak makan. Cengai, kayu jati, merbah, apa lagi, merbah pula dah, merbau, dan sebagainya yang keras, sampai kepada tak makan anai-anai. Anai-anai tak boleh nak makan, punya keras. Cengai batu, cengai mai, semua tu mahal lah ni. Tu zaman dulu punya rumah, kayu-kayu dulu. Jadi maknanya mereka buat tu, fikir untuk, kalau aku mati, anak aku boleh hidup. Kalau aku mati, berjalan pahala untuk cucu aku, untuk generasi aku. Buat tu bagi seolah-olah kita hidup selamanya. Dan kalau dalam bab akhirat pula, seolah kau tidak. Maknanya bila bab akhirat, jangan buat loi lah. Jangan buat loi tu apa? Jangan buat lambat. Jangan buat cincai. Jangan buat tak apalah, ada lagi esok. Jangan. Esok kau tiada. Maknanya dalam akhirat lagi kena segera. Dalam bab akhirat ni lagi kena berlomba, lagi kena rebut.
Jangan duk kata esok ada lah. Sebab seolah-olah besok kau tiada. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah besok kau tiada. Tu lagu-lagu tu lah, lagu El Suraya punya orkestra lah tu. Lagu-lagu mereka lama-lama tu. Jadi kita combine balik lagu tu dengan lagu Selimut Putih. Jadi Ustaz kata sebenarnya bukan memacu kepada membawa kemunduran lagu ni. Lagu ni lah patut sentiasa dipasang kepada para pemimpin. Saya dapat dengar, saya dapat buat yang terbaik. Jadi khadam kepada rakyat, bukan jadi rakyat khadam mereka. Biar mereka tunggu kita, bukan kita tunggu mereka. Biar mereka cari kita, bukan mereka cari kita. Biar mereka cari kita, jangan kita cari mereka. Sebab pemimpin itu khadam, bukannya tuan. Satu dalam berkata, pepatah Arab sebut, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah khadam kepada rakyatnya. Dia yang kena cari rakyat dia. Kalau tidak, dia dosa. Sebab tu satu hadis cerita tentang mereka yang sudah dapat kepimpinan, dah jadi YB, kena buat kerja, jangan main duduk di Kuala Lumpur. Mereka kena duduk kawasan mereka, kena khidmat. Jangan hanya balik makan kenduri, balik tengok orang mati je. Jadi wakil rakyat kena lebih pada tu, berkhidmat untuk rakyat, jadi khadam kepada rakyat. Sampaikan kita tengok Sayyidina Umar, punyalah dia berikan penekanan terhadap tanggungjawab dia sebagai pemimpin nak jadi khadam sampai kambing. Dia kata anak kambing mati di Sungai Furat, kerana aku tak jaga jalan untuk kambing ni lalu, aku takut Tuhan tanya. Apatah lagi kalau aku tak jaga anak yatim, apatah lagi kalau aku tak jaga ibu tunggal, para balu yang ditinggalkan suami yang mati dalam perang, tak dibela nasib mereka, anak mereka mati duk obui batu nak jamu anak makan. Dia lalu dengar duk obui batu ni, dia tanya pasal apa? Pasal lapang, Umar tak jaga kami. Yang tu lah Umar tu duk tanya tu, dia tak kenal. Balik angkat sendiri, khadam dia nak angkat tak bagi. Dia kata hang nak tanggung dosa aku. Dia kata kat khadam tu, sebab yang nak tanya nanti Allah tanya aku. Jadi dia bawa sendiri tepung gandum, dia tanggung sendiri daripada Baitul Mal, pergi hantar rumah makcik tu, dan dia masak jamu anak-anak tu. Sebab apa? Sebab dia kata aku takut zaman dia lah maju negara, maju sampai tak ada orang miskin. Zaman Umar Abdul Aziz, zaman Umar Al-Khattab dipanggil zaman keemasan yang cukup maju di bawah pentadbiran mereka dua. Jadi itu kita nak bawa cinta akhirat, cinta mati, itulah punca majunya bangsa, majunya negara. Negara jadi mundur, ketinggalan apabila pemimpinnya tidak cinta akhirat, tidak cinta kepada mati, menyebabkan dia tidak menjalankan tugas dia dengan sebaiknya. Ni wakil-wakil rakyat dah dapat kawasan, dapat seat, dapat kursi, kita nak beritahu kat mereka, sekarang bukan yang berhormat, kami nak yang berkhidmat. Tak mau dah yang berhormat, buanglah kalau boleh generasi kita ni, tak mau panggil yang berhormat dah. Yang berkhidmat, yang berhormat tu yang mereka jadi mua tu. Yang tu yang mereka kita duk cari mereka, bukan mereka cari kita. Patutnya sebenarnya pemimpin kena cari rakyat. Tu Ustaz kata, kalau negeri-negeri maju takut nak jadi pemimpin. Di Amerika, di London, tukar seminggu-seminggu, tukar kalau tak boleh jawab persoalan inquiry daripada rakyat, daripada dewan tu, dia tiap-tiap minggu kena bentangkan pembelanjaan dana awam ni. Kalau tak boleh jawab satu, Sayyidina Umar pakai baju baru sikit, dia tanya daripada mana ambil beli baju baru ni. Allahu Akbar. Dulu sebelum dia jadi pemimpin, pakai baju cukup hebat, duit dia kata tak apa. Tapi bila jadi khalifah, pakai baju compang 12. Dia tanya tang mana lagi, dia kata 13. Pasal apa tinggal 12? Dia angkat ketiak dia, tunjuk di bawah ketiak ni ada satu tampalan. 13 tampal khalifah punya baju cinta akhirat.
rakyat maju. Cinta akhirat, negara maju. Tapi kalau tak ada cinta akhirat, cinta dunia, diri maju, keluarga maju, rakyat mundur, negara mundur. Ini kita kena bawa satu kepahaman baru, iaitu jadi ketua kena ada cinta Allah, cinta kepada akhirat, bukan cinta dunia. Barulah dia akan pacu negara ini dengan sebaiknya. Tapi kalau tak ada yang tu lah, dia otak sana, dia otak sini, putang sana, putang sini, bohong sana, bohong sini. Kenapa? Tak fikir semua tu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tiga. Hubbud dunya adalah yang ketiga. Kemudian tu usul, puan-puan sekalian. Bila ada usul, dia ada furuk, ada cabang. Jadi kita ambil tadi tu usul, pokok kejahatan tiga. Maka kita nak pi pula kepada huraian dia, iaitu cabang-cabang kejahatan ada 6 pula. Daripada pokok dia pecah jadi cabang. Cabang-cabang kepada kejahatan ada 6 pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama, hubbun naum. Ni punca orang dia jahat juga, dia suka tidur. Suka tidur ni lah yang menyebabkan tak jalan tanggungjawab ni. Yang duk pinggan bertambah dalam sink tu, saya tidur. Lah ni bukan suka tidur, suka belek handset. Kena tulis hubbul handset, hubbul gadget, hubbul FB. Ni pun satu masalah. Hubbul TV, hubbul sinetron Korea. Dulu Indonesia lah Korea, lepas Korea tak tahu apa pula nak main. Yang kedua, tidur punya pasal lah. Cinta, suka tidur ni lah, orang panggil suka, bukan cinta. Suka tidur juga cabang kepada kejahatan. Suka tidur ni yang tak buat ibadat, lena, tinggal solat. Suka tidur ni lah yang menyebabkan dia suka relax, rehat, tak suka bergerak, tak suka aktif. Menyebabkan dia bermalas-malasan. Tak mau zikir, tak mau baca Quran, tak mau pergi masjid, tak mau main kelas ni, tak mau ni, dia syok tidur ni. Ni waktu ni kan hujan-hujan pula ni. Kalau suka tidur tak penuh lah dewan ni. Ni pasal perempuan ni semua bagus ni, pasal tak suka tidur. Itu dia. Muslimat Al-Falah bagus, terbaik, angkat best kat depan, like. Pasal apa? Orang lain kalau duk tunggu PM, duk tunggu TV, nak tengok siapa dapat Perdana Menteri, dia pun main mengaji. Kecoh lah. Bagus kat sana, terbiah dia bang. Isi dia WhatsApp ustaz duk dalam perjalanan ni, ustaz kata insya-Allah. Ustaz daripada Kedah, daripada Penang baru mengundi di sana. Jadi semalam ni kat Sabah duk tu, kami dalam perjalanan duk di Cangkat Jerin masa tu. Sampai Cangkat Jerin. Jadi ustaz kata insya-Allah boleh ikut, sebab dah sampai dah dan rehatlah sampai semalam. Jam jalan juga. Jadi macam kat Sabah buh dalam gamak, dia balik main sini tak apa, masa nak balik pergi sana pun jam. Kami nak balik main sini mana, pasal dia pun tak tahu siapa Isyak cuti. Abah dia lambat naik. Abah Muhyiddin ni dia abang dah kata cuti Isnin, tapi tak dapat kuasa Isnin, tak cuti. Dengan rumah ustaz berkelang kabut pergi sekolah tadi, ustaz hantar pagi. Sampai semalam pukul 11.20 sampai di rumah. Daripada perjalanan kami tolak pukul 1, pukul tengah hari sikit lah, lebih kurang daripada Sipam 4. Tak tahu kok esok dia bagi tak tahu. Kalau esok bagi boleh tak. Dia pun hak duk berkawat SPR tu, lengoh lutut pun tak habis. Geng-geng SPR kan petugas tu, cikgu-cikgu tu, lengoh lutut lilau sana lilau tak habis lagi, kena pergi sekolah dah hari ni. Dia pun petugas, cikgu-cikgu yang petugas SPR tu jaga-jaga, cikgu pun lah. Cikgu yang jaga di sekolah-sekolah, jaga 50 meter apa semua, mereka lah kena. Dapatlah hilang. Ketua penyelia tu dapat apa dia tahu, SPR bagi. Kalau hak biasa ni dapatlah sikit, kalau penyelia tu tinggi sikit, ketua lagi mahal lah. Jadi dia pun kata tak dan nak lenguh lutut hilang, nak kena pergi dah. Kalau hari Senin tu dia bagi, dan lah hilang ni dah, kelang kabut nak patah balik mai pasal hari Senin aja. Kalau semua pakat balik muni di tempat sendiri, banyak mana pakat balik sana. Balik Kelantan tu tak sadok abang lah. Karak tu jam tu Lebuh Raya. Kita hingga sikit lah, Lebuh Raya kita mudah sikit.
nak balik ke utara ni siap dah. No, tu pun jam, ya Allah. Kat sebuah bubuh dalam apa nama Facebook dia, tu dia sepanjang jalan daripada Senyum Malim nak ke Tapah tu dia nyek sikit-sikit tau nak sampai. Hak jam patutnya 6 jam jadi 12 jam, jadi 13 jam. Yang kedua, hubbul riasah, itu punca jahat juga. Cinta pangkat, suka kepada pangkat, suka kepada jawatan. Ni pun manusia jadi jahat juga. Sanggup tipu, sanggup kecoh, sanggup gadai prinsip demi nak dapat jawatan. Kadang tak dipercaya sangat. Depa cinta jawatan, cakap depa tak dipakai sangat. Pasal apa? Macam kita kata dalam politik ni tak ada kawan dan lawan yang kekal. Dr. Mahathir sebut dah, dia kata dalam politik tak ada kawan yang kekal, tak ada lawan yang kekal. Ada yang jadi hari ni kawan, esok jadi lawan. Hari ni lawan, esok jadi kawan. Jadi kita hak bawah ni jangan duk fanatik sampai bergaduh, berkelahi, sampai tak mau bercakap sama, tak mau nak senyum, marah kat adik-beradik. Geruk-geruk adik-beradik jangan duk berpolitik. Tak bagi. Depa duk berpolitik so paksa ikut depa. Lah kali ada seorang kata Kak Long geruk kata, janganlah duk berpolitik ni, geruk family. Masing-masing pakat sokong lah. Semua tua-tua dah, depa semua pakat mengaji, semua pakat sekolah. Jadi tak sah lah duk buat politik. Hang nak sokong mana hang sokong lah. Ni geruk masjid saudara apa sama. Itu imam tak larat nak tegur. Tu imam sebagai apa nama grup admin, tak larat nak cancel, tak larat nak padang, dia pebuh. Hak geng depa suka lah. Hak geng depa suka, depa buh masuk dalam grup masjid, grup jemaah seorang, jemaah masjid. Duk buh politik apa satu yang berkelahi tu. Betul lah, dia sentak lah grup geram. Dia tak tahan. Dia ada. Adik-adik pun leh. Tambahlah jemaah kita masjid. Adik-adik boleh geruk apa usrati jannati apa semua boh. Keluarga aku syurga aku apa pakat leh belakang dah pasal politik. So jangan hampa duk semangat sangat sampai tak mau bertukar support, sampai nak semayang dua imam sampai merapuh semua tu. Sebab hak politik, pemain politik tu, depa pun tak ada kawan dan lawan yang selamanya kawan. Dulu kata betul-betul kat lawan macam-macam. Parti ajaran sesat lah apa semua apa yang dia tak kata. Tapi jadi kawan. Orang tayang balik klik-klik video tu malu, tapi tak malu depa relax. Kita kan malu, tak mau depa boleh pelukin. Maka tuan-tuan yang dalam hati tu kata jangan serius sangat. Buat tak tahu ya. Jangan kita duk sampai bergaduh adik-adik left group kerana politik. Orang cinta jawatan ni, suka jawatan, suka pangkat, dia juga akan buat kejahatan, dia akan buat pembohongan, penipuan, tak boleh pakai. Yang ketiga, hubbus syabab, suka kenyang, suka makan ni pun juga boleh menyebabkan cabang kejahatan juga. Yang kelima, yang keempat, suka puji, makan puji. Orang yang makan puji ni pun dia adalah cabang-cabang kejahatan juga. Cawangan-cawangan kejahatan juga. Sebab bila dia suka puji, itulah yang dia akan buat apa saja untuk dapat pujian. Yang hilang malu TikTok sebab nak dapat like, nak dapat view. Dia terkinja-kinja, terlompat-lompat sebab nak dapat suka pujian, suka like. Dia jadi gila like, gila nak dapatkan like, gila nak dapatkan view. Maka dia sanggup buat apa saja. Ini suka populariti, suka pujian. Yang kelima, suka kerehatan, relax, suka nak rehat. Ni pun jadi jahat juga. Dapat jawatan, goyang kaki, sidai perut, goyang kaki, relax, buat kerja tak. Melilau sana, melilau sini, rakyat tak makan, rakyat lapar, rakyat apa nama jalan tak elok, banjir, dia duk senang lenang. Ni juga jahat, punca jahat, suka relax. Suka relax tu juga menyebabkan manusia jadi jahat. Hubbul fakhr, suka belagak, suka orang panggil apa? Suka sombong, suka belagak ni, belagak orang panggil apa? Melaram ni. Ni pun jadi yang orang kata apa, jahat juga. Sebab apa? Kadang-kadang
Nak dapatkan apa nama mahal-mahal semua branded, tu fak dia nak sombong, nak belagak. Yang tu yang sanggup pakai jam 400,000, 500,000, 800,000 pun ada jam. Nak buat tang bernama. Hang beli jam mahal duk mai lewat situ juga. Kok dia kata kalau beli jam 200,000 dapat jadi 25 jam, tak apa, 25 jam sehari. Ni 24 jam tu jugalah. Kalau jam RM10 pun 24 jam juga. Kalau jam 800,000 pun 24 jam tu juga. Kalau kita boleh beli jam 800,000, kita dapat 25 jam, tak apa. Badan lah banyak. Ni tu dia agama. Pasal apa? Hubbul faqra, suka bermegah-megah. Dia suka tunjuk dia hebat pada orang lain. Suka belagak, mangkuh, sombong, tak fikir rakyat dia yang susah. Ustaz selalu sebut antara yang menjadi terkesan kita ialah almarhum Tok Unik Aziz. Tak Yah tu, Tuan Sabaria. Dia cerita pasal suami dia. Dia kata teringin nak beli gelang, kan dia pakai gelang banyak orang Kelantan ni sampai tang ni pakai ni. Meh cukup suka dia faham. Jadi dia sebagai isteri minta kat Tok Guru nak beli gelang. Tok Guru kata, ya hoi, ya kena ingat sama kita ni menteri besar, nah kena ingat ayat kita nak makan pun tak ada, kita duk kira beli gelang, duk tunjuk kat mereka pakai gelang besar-besar pergi kenduri. Mereka makan pun tak ada. Jadi tu pun dia nak pakai songket sampin tu pun dia tak mau pakai sampin kain plekat saja. Sampin songket murah-murah pun 200 lebih, tak pun 400, 500 sampin songket tu. Kan mereka kalau nak pakai busana Melayu ni pun mahal. Baru ni tak pun nak pergi kenduri, mereka pun pakai syuk Melayu. Kerana kita jadi jurucakap untuk apa kahwin tu. Dia bagi, tapi tak apalah, dia sponsor. Pergi lah nak beli di PKNS, lepas tu pergi beli di dia apa nama SSCC Mall tempat kita kerja busana Melayu. Dengan songkok, dengan syuk Melayu, dengan apa nama sampin hak murah sekali tu. Dia ada 100.5, 200 tu kira murah tu. Tu songket biasa. Murah anyam pun belak tahun lagi ribu pun ada, belah ribu pun ada. Tu dia kata, patutlah tu kata dulu ni dia suka pakai samping kain plekat saja. Dia tunjuk gaya hidup dia tu yang panggil hubbul faqra ni. Mestilah pemimpin menggayakan gaya hidup rakyat. Jangan menggayakan gaya hidup kayangan. Yang tu kita dah sebut, kayangan berlagak sampai tak sangka gaya hidup depa dengan kita ni macam dengan jurang yang sangat jauh. Kita pagi makan pagi, petang makan petang. Depa sampai tu dia tak mampu kita nak hidup macam depa tu. Sampai mana depa kan pekerja, bukan ada syarikat apa pun. Jadi bermakna di situlah kita kena buka mata. Punca manusia jadi jahat. Cabangnya ialah suka bermegah-megah, suka berlagak, suka menunjuk kehebatan diri dia. Jadi bukan dia tak tahu dia nak pergi tu, nak turun padang. Dia tak tahu zaman lah ni orang boleh Google. Perak yang ambil gambar, kita Google. Berapa ribu. Kadang baju mereka pun 4,000 je nama apa atau Burberry ke apa-apa lah. Banyak. Baju tu. Ya Allah. 4,000 baju kemeja bodoh tu je. Bukan kemeja elok. Kemeja biasa macam kita beli kedai. Sebab tu tuan-tuan dulu, Ustaz Azizan jadi menteri besar Kedah dulu. Dia beli di Simpang 4 kawasan Ustaz tu lah. Baju dia kedai Timur. Nama kedai tu Cina, kedai Timur. Baju dia RM40. Seluar dia RM50, RM60. Kedai tu lah dia akan shopping. Pergi beli. Dia menteri besar. Pakai baju RM45 saja. Tu. Pemimpin lagu tu lah yang kita nak. Dia gaya hidup. Ayat beli darian. Dia ni Ustaz Bonti di Simpang 4 sama dengan dia. Dia beli kadang bukan darian apa musangking tu. Dia beli darian biasa buat bubuk dia kata. Darian kampung biasa. Dia ambil selongguk, 2 longguk. Ustaz, kenapa ambil aku mana musangking dah? Dia kata buat apa musangking makan ni boleh makan banyak sikit. Dia kata beli sebiji. Padahal kalau dia tu, taraf dia tu, Datuk Seri Menteri Besar tu, musangking lah patut.
beli ratus-ratus ribu boleh bayar kat tokek. Tapi tak, dia beli hak biasa saja, macam rakyat bawahan, macam rakyat di kawasan dia lah, petani benang. Memang saking apa anak sampai kadang 8 orang buat benang. Orang buat benang semua anak banyak. Nah, tidur awal. Betul tak? Nah, dia beranak tak kira lah. Sebab tu barah pula free. Dia cari makan senang ikan dalam benang. Jadi dia boleh jamu anak makan cukup protein. Jadi anak-anak benang ni yang bakat main di benang ni asal daripada anak-anak petani, anak-anak petani. Lepas tu jadilah pegang jawatan ni. Tu Ustaz kata dulu, anak penang dulu, Syukri Abdul tu daripada Guak Payang Penang. Syukri Abdul SPRM dulu ni. Lagi apa nama tu? Apa lah ni hak polis tu? Penang, Tanah Merah, Penang. Hak polis mamak tu nama apa? Bukan. Hak top lah ni. Bagusnya. Ayub Khan. Datuk Ayub. Ayub Khan tu. Satu kampung. Abang dia duduk naik bas dengan Ustaz Pi dulu ni. Dia kerja di restoran. Terus naik bas kami kat Ustaz turun di Sepang Kuala. Pi Matak Mahmud. Abang dia naik bas turun di restoran Ros. Restoran Ros tu berjual murtabak apa roti canai ni. Nah, abang dia tak ada jumpa, dia pergi duduk mengaji di luar mana tu tahu. Dia pergi kedai pak dia, mak dia dulu kami duduk pergi lah Maidin. Nama Maidin. Kedai Mamak Maidin. Kedai Mamak tu dia pandai tebak roti canai tu Datuk Ayub. Kerana mak pak dia buka kedai roti canai, dia pun duduk tebak juga dulu. Maka tu dia pandai buat tebak roti canai. Kita duduk pergi duduk tiru tebak roti canai naik atas muka kita. Tak roti duduk tebak duduk try juga. Dia boleh lah. Jadi tu 6 cawangan jahat, suka bermegah-megah, suka berlagak, menyebabkan dia sanggup gamak tu. Hang nak pergi turun padang rakyat hang macam mana, duk pergi duk berlagak tunjuk pakai kayangan pasal apa? Nah, kalau hang mampu pun jangan tunjuk. Sebab tu guru dia jaga hak tu hati dia. Dia didik, aku tak mau gaya hidup aku lebih sampai kayangan sedangkan rakyatku marhain. Rakyat terbanyak aku makan pun tak ada. So dia nak gaya hidup dia pun sama saja. Kalau naik kapal pun kapal terbang ekonomi macam rakyat biasa. Jadi yang tu lah menyebabkan orang kasih sayang, orang rasa nak duduk bawah dia, rasa nak bernaung di bawah dia. Hati-hati pas semua pakat nak duduk bawah dia, pasal rasa nak tumpang. Siti Nurhaliza lah, apalah semua pakat pi jumpa tu, nak dengar nasihat, nak dengar apa doa dia, bawa anak belah mulut dan sebagainya, suruh tahnik. Tu pasal apa? Gaya hidup tak ada belagak, gaya hidup tak ada gaya hidup rakyat dia rasa. Dia gaya hidup tu betul. Duduk rumah dekat masjid, keluar masjid masuk, keluar rumah masuk masjid, keluar masjid masuk rumah. Tu gaya hidup lagu tu. Senang cerita. Orang pun nak pergi senang, bodyguard tak ada appointment, tak gaduh. Tu keluar waktu subuh ni apa siap? Batok anak-anak untuk ditahnik oleh tu. Maka tuan-tuan, hayanilah yang kita nak supaya kejahatan dapat dibantras dalam dunia ni. Bila kita atasi 3 tadi, buang 3 tu, lepas tu kita buang pula 6 lagi cawangan dia tu, insya-Allah jadilah dunia ini makmur. Jadilah dunia ini penuh dengan kebaikan. Tak ada lah kejahatan. Tu sebab tu saya nak cerita 6 benda ni. 3 lah semua 9. 3 memecahkan 6. 3 usul mencabangkan 6. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.